Okey, jadi kelas hari ni Muallim nak sambung. Minggu lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis mikroorganisma. Okey. Ada 5 jenis mikroorganisma, ada fungi, ada alga, ada protozoa, ada bakteria dan juga virus. Okey. Kita dah belajar 5 jenis. Okey, yang mana kita tahu protozoa ni hidup dekat tempat yang berair. Okey. Alga ni dia ada sifat tumbuhan. Okey. Bakteria dia ada macam-macam bentuk, macam-macam warna dan macam-macam saiz. Okey. Tak dengar? Nasihat dengar? Perlahan. Perlahan? Perlahan sangat. Baru Muallim tak kuat. Okey, kejap. Okey, cepat. Saya dengar Muallim. Tak, Muallim rasa biasa je. Saya dengar terlampau jelas. Muallim rasa biasa je suara Muallim ni. Okey. Okey, baik. Kita dah belajar jenis-jenis sorry. Kita dah belajar jenis-jenis mikroorganisma minggu lepas. So hari ni apa yang Muallim nak ajar adalah berkaitan dengan proses hidup mikroorganisma. Okey, baik. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks muka surat 25. Okey. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok apa yang Muallim share. Okey. Okey. Baik kelas, disebabkan mikroorganisma ni juga merupakan hidupan. Kita panggil hidupan lah. Okey. Apa dia? Muka surat berapa tadi? Muka surat 25. Buku teks muka surat 25. Okey, baik. Disebabkan mikroorganisma ni juga merupakan hidupan, jadi dia juga perlu hidup seperti hidupan yang lain. Contohnya macam manusia. Okey? Manusia dia hidup, betul. Kita panggil hidupan lah sebab hidup. Okey? Apa yang orang hidup buat? Apa yang orang hidup buat? Mandi. Makan lagi. Apa dia? Makan, mandi, tidur. Okey, apa lagi yang orang hidup buat? Berlari. Lari lagi. Yang semua orang buat. Main game. Perak. Bukan, yang semua orang buat. Maksudnya dia sihat ke, dia tak sihat ke, dia baby ke, dia orang tua ke, apa-apalah, okey. Yang semua orang buat. Bernafas. Bernafas. Okey, bagus. Itu jawapan yang paling tepat. Okey. Bernafas, okey. Kecuali dia dah matilah, betul tak? Sebab tu kita panggil hidupan. Okey? Sebab tu kita panggil hidupan. Jadi kelas kamu tengok kat situ dekat muka surat 25 tu. Dekat muka surat 25 tu. Okey. Dia kata dekat situ, okey, cuba kamu fikirkan proses hidup mikroorganisma. Okey, baik. Tengok gambar yang pertama tu. Ni, gambar apa ni? Gambar apa ni? Dia tengah buat apa ni? Apa ni? Mikroorganisma tengah buat apa? Tengok kat Muallim share ni. Muallim, okey, mikroorganisma tengah makan. Jadi maksudnya untuk terus hidup, mikroorganisma juga perlu makan. Okey, nanti ingatkan Muallim akan kaitkan dengan eksperimen yang kamu dah buat dekat rumah, okey? Okey, baik. Mikroorganisma juga perlu makan, tapi makanan dia bukanlah sama macam manusia. Tak adalah makan gulai ayam, rendang, tak ada. Okey, makanan. Okey, nanti kita tengok apa makanan dia. Okey. Okey, yang kedua, mikroorganisma juga. Okey, dia tengah buat apa ni? Beranak. Beranak. Jaga anak. Tengah apa? Beranak. Apa dia? Beranak. Tengah apa? Beranak. Tengah jaga. Tak kisahlah, tengah jaga anak lah. Okey, tak kisahlah. Okey, beranak pun boleh lah. Okey. Okey, yang ketiga ni, orang tengah buat apa? Berlari. Mikroorganisma berlari. Okey, dalam gambar dia tulis macam tu lah. Okey. Okey, baik. Tengok dekat gambar bawah tu. Apa yang budak tu cakap, aktiviti proses hidup mikroorganisma tak sama dengan manusia. Okey. Mikroorganisma ni dia nak kata jaga anak, dia tak jaga anak. Dia bunuh.
Dia tak jaga anak lah. Senang cerita macam tu lah. Okay. Okey, tapi mikroorganisma juga makan, tapi makannya bukan sama macam makanan manusia. Okey. Tengok berlari tu pula. Okey, mikroorganisma ni dia tak berlari, dia tak perlu exercise. Okey. Dia tak macam kita. Okey. Manusia perlu exercise, tapi mikroorganisma tak perlu. Baik. So kita tengok. Okey. Okey, ini yang Muklim suruh kamu buat minggu lepas, betul? Okey, ni nanti Muklim terangkan Okey, kita pergi dulu ke muka surat 28. Kenapa tak keluar ni? Oh, tak ada. Okey, terus pergi muka surat 30. Okey, baik. Sekejap ada baru masuk. Okey, yang baru masuk tu dia nama ruangan chat Senang Muklim nak tengok nanti. Okey, baik. Ini yang pertama. Untuk terus hidup, mikroorganisma perlu tumbuh. Okey? Tumbuh ini maksudnya dia boleh bertambah. Okey? Kalau dalam bahasa kita dia boleh membesar lah, tapi membesar dia bukan macam kita. Bukan macam manusia, daripada kecil 30 cm panjang ataupun 50 cm panjang, makin lama sampai 170 180 cm. Okey? Bukan macam kita. Okey? Tapi mikroorganisma ni untuk terus hidup dia perlu membiak, dia perlu bertumbuh. Okey, baik, tengok dekat situ muka surat 30. Dalam buku teks muka surat 30. Okey. Okey, Dina mendapati buah jambu batu yang dibelinya seminggu yang lalu ditumbuhi kulat. Okey. Baik. Kulat ni dalam kategori mikroorganisma apa? Kulat ini dalam kategori jenis mikroorganisma apa? Makan. Makan? Fungi. Tak. Kulat ini apa? Dalam apa? Fungi. Okey, bagus. Okey. Dalam kategori fungi. Okey, baik. Itu kulat. Okey, sebab itu hanya kulat sahaja mikroorganisma yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey. Baik. Tengok situ. Apa dia cakap? Buah menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey. Buah menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey, katakanlah keluar soalan. Dia bagi gambar buah. Tak kisahlah buah apa. Mangga ke. Okey. Tak kisahlah apa-apa buah. Okey. Lepas tu dia bagi gambar. Gambar buah tu seminggu ke depan ditumbuhi kulat. Okey. Lepas tu bawah tu soalan dia yang pertama. Berdasarkan pemerhatian tersebut, nyatakan inference anda. Kamu nak cakap apa? Apa jawapan dia? Berdasarkan pemerhatian tersebut, nyatakan inference anda. Okey, kamu nak cakap apa? Cepat. Dah tak berjawab pula dah. Dah senyap je semua. Apa dia? Siapa boleh jawab? Wan Deniz. Apa jawapan dia? Siapa jawab apa? Okey. Dalam soalan tu dia bagi gambar, okey? Dia bagi gambar buah baru beli dengan seminggu lepas tu, okey? Jadi dia tanya, soalan dia berdasarkan pemerhatian tersebut nyatakan inference. Daripada pemerhatian kamu, buah tu daripada elok berkulat, dia minta inference. Kenapa buah tu berkulat? Apa jawapan dia? Apa inference dia? Sebab dah tinggal lama. Sebab dia terdedah kat udara. Terdedah dekat udara lagi? Jawapan lain? Tidak
di tempat yang baik. Tidak disimpan di tempat yang baik. Okey, lagi jawapan lain? Memerlukan air di Memerlukan air. dalam. Okey, kelas. Ingat tak inference tu apa? Tak menyimpan dengan betul. Ingat tak inference tu apa? Inference tu adalah kesimpulan awal. Okey, berdasarkan pemerhatian tu kamu buat inference. Okey. Baik. Jawapan dia Dia tutup mic boleh. siapa yang buka mic tu boleh tutup mic dulu. Zul. Okey, yang baru masuk tulis nama kat ruangan mesej ya. Okey, baik. Jawapan dia ada dalam buku teks tu. Kamu tengok tak muka surat 30 tu? Tengok tak muka surat 30 tu? Tengok. Okey, jawapan dia ada dekat situ. Tengok. Jawapan dia apa? Buah menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Itu jawapan dia. Itu inference dia. Okey? Jadi kelas kamu boleh ingat kalau keluar soalan mikroorganisma yang lebih kurang macam tu dan dia minta inference kenapa buah tu rosak. Kenapa buah tu berkulat? Kenapa makanan tu jadi hitam? Kenapa ikan tu busuk? Kenapa nasi itu berair? Dan sebagainya. Okey. Jadi, kamu boleh jawab jawapan dia menjadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Okey, baik. Okey, tengok bawah tu. Faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, yang ni kamu kena tahu. Yang ni kena ingat dan kena hafal. Oh, sekejap. Lupa Mualim nak bagi tahu. Tadi Mualim cuba upload nota tau. Tapi dia loading. Tak masuk-masuk nota tu. Dia berpusing je. Sampai sekarang Mualim tak dapat upload. Nanti tengok malam, petang sikit nanti Mualim try upload balik semula. Okey? Tak ada kot. Okey, baik. Tengok situ faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kelas, mikroorganisma ni juga dia perlu bernafas. Okey? Dia perlukan makanan. Dia juga perlukan air. Okey? Apa lagi? Dia juga perlukan persekitaran yang baik untuk dia hidup. Okey? Jadi itu fungsi itu keperluan yang ada yang mikroorganisma perlu. Baik. Tengok dekat situ muka surat 30 tu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Siapa tak ada buku teks boleh tengok apa yang Mualim share ni, okey? Okey. Tengok dekat perempuan yang pertama tu, murid yang pertama tu dia kata apa? Buah jambu ini rosak kerana tindakan mikroorganisma. Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma pada buah jambu? Okey. Okey, baik. Murid laki tu cakap apa? Saya rasa pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara, suhu, nutrien dan keasidan yang sesuai. Okey, baik. Lelaki itu bagi hipotesis. Okey? Lelaki itu bagi hipotesis. Maksudnya dia kata untuk tumbuhan itu bertumbuh ataupun untuk tumbuhan itu membiak ataupun untuk tumbuhan itu terus hidup. Untuk mikroorganisma itu terus hidup. Jadi mikroorganisma ni perlukan air, perlukan udara, suhu, nutrien dan juga keasidan yang sesuai. Okey. Apa murid perempuan bertudung tu cakap? Itu satu hipotesis. Okey, baik. Kita tengok sebelah. Okey. Okey, sebabkan ni eksperimen, so tak apa, kita skip dulu. Oh, okey, tak boleh. Okey, tak apa, boleh terangkan. Okey, baik. Tadi murid lelaki ni sebut apa? Mikroorganisma ni mikroorganisma ni perlukan air. Nampak ni? Dia perlukan air, perlukan udara, perlukan suhu, perlukan nutrien. Nutrien ni makanan dan keasidan yang sesuai. Okey? Sebab itu Mualim cakap tadi, sebabkan mikroorganisma ni hidupan sama macam manusia. Okey? Sama macam manusia, sama macam hidupan-hidupan yang lain, maka dia juga memerlukan air untuk hidup. Manusia kalau tak ada air boleh hidup tak? Siapa yang buka mic tu? Manusia kalau tak ada air boleh hidup tak?
Tak. Okey, manusia tak ada air tak boleh hidup. Manusia tak ada udara boleh hidup tak? Tak. Tak boleh hidup. Okey. Manusia tak ada makanan boleh hidup tak? Boleh. Boleh hidup. Boleh. Boleh hidup. Boleh. Berapa lama manusia boleh hidup? Okey. Okey, kalau tanpa makanan manusia memang boleh hidup tapi tak dalam jangka masa yang lama. Sebab apa? Kalau dia hanya minum sahaja, dia tak ada tenaga. Makanan tu membekalkan dia tenaga. Okey, sampai satu tahap bila dia tak ada tenaga nak cari minuman pun dia tak mampu. Okey, yang menyebabkan dia mati kehausan dan kelaparan. Okey. Okey, baik. Yang bawah tu keaksidan yang sesuai. Okey. Jadi kelas 5 faktor ni, air, udara, suhu, nutrien dan keaksidan yang sesuai ni adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya kalau tak ada air, mikroorganisma tak boleh hidup. Okey? Sebab itu dalam ada setengah cara orang menyediakan makanan, okey? Dia akan salai. Pernah makan daging salai? Pernah. Pernah makan apa lagi yang salai? Daging salai, ayam salai, ikan salai. Okey. Jadi salai ni fungsi dia apa? Salai ni fungsi dia apa? Salai ni fungsi dia untuk mengeluarkan air yang ada pada makanan tu. Okey, dia akan jadi kering. So bila air tak ada, mikroorganisma tak boleh nak tumbuh. Okey, dia tak boleh nak hidup. Air tak ada. Okey. Contoh dia tengok kamu bulan puasa cukuplah, okey? Tengok kamu bulan puasa, kalau katalah tahun lepas tak ada, tahun lepas kita puasa di rumah, okey. Tahun sebelum tu, tahun 2019. Okey? Kamu perhatikan bila waktu bulan puasa jarang sekali kita jumpa murid yang berlari-lari sewaktu rehat. Betul tak? Betul. Jarang kita jumpa. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, dia punya lari tu sampai belakang kantin, belakang koop, sampai sekolah menengah dia lari. Okey? Sebab apa? Sebab dia ada tenaga. Dia boleh minum air kalau dia haus. Tapi kalau bulan puasa, dia akan jadi dormant. Dia akan jadi lemah. Dia akan jadi long lie. Okey? Dia tunggu waktu. Asyik-asyik tengok jam, tengok waktu nak buka puasa. Okey? Sama juga macam mikroorganisma. So, bila dia tak ada air, dia tak boleh nak hidup. Okey? Kedua, kalau tak ada udara, udara ni maksudnya untuk dia bernafas lah. Okey? Cuba bayangkan manusia ni, dunia ni tak ada oksigen. Manusia boleh hidup tak? Tak. Manusia tak boleh hidup. Dunia tanpa oksigen, manusia tak boleh hidup. Okey? Sebab apa? Sebab oksigen tu diperlukan untuk bernafas. Betul? Okey? Sama juga dengan mikroorganisma. Mikroorganisma juga perlu bernafas untuk memastikan dia terus hidup. Okey? Kalau dia tak dapat bernafas, maksudnya dia akan mati. Okey? Dia akan mati. Sebab itu kelas, okey. Kamu pernah tengok tak makanan yang disediakan dalam kaedah pembungkusan vacuum? Pernah tengok? Makanan yang disediakan dalam kaedah pembungkusan vacuum. Contohnya kalau kamu beli keropok leko, okey? Okey? Contoh kalau kamu beli keropok leko, keropok leko yang keropok leko yang tak ada udara dalam plastik, dia dalam plastik, tapi plastik dia tu kemek-kemek, konyok-konyok. Dia maksudnya plastik tu dia hanya Keras tu Malim. dia hanya bentuk, plastik tu hanya bentuk keropok leko tu je. Dia tak ada langsung udara, gelembung-gelembung udara dia tak ada. Okey, itu maksudnya itu pembungkusan vacuum. Okey, apa fungsi dia buat macam tu? Apa fungsi dia buat macam tu? Nak kasi yang mau. Sebab dia tak nak kasi ada udara dalam tu. Okey? Dia tak nak kasi ada udara dalam tu. So bila tak ada udara, mikroorganisma boleh tumbuh tak? Boleh hidup tak? Tak ada udara, mikroorganisma boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Jadi maksudnya makanan tu akan tahan lebih lama. Okey?
Maksudnya bila tak ada udara, mikroorganisma tak boleh hidup. So makanan tu boleh tahan lebih lama. Okey? Faham? Boleh. Ya. Kita beli yang kepok dalam plastik. Kalau dia letak udara tu. Oh, yang kembung tu. Okey, baik. Bagus. Okey. Kalau yang kembung tu, okey. Yang kembung tu sebelum dia bungkus keropok tu ataupun makanan tu, ini Muallim cerita pasal kilang ini untuk kilang, bukannya proses sendiri dekat rumah. Okey, kalau proses dekat kilang tu dia ada, kita panggil apa, makanan tu akan dipanaskan dahulu. Okey, maksudnya tak akan ada mikroorganisma yang boleh hidup pada makanan tu. Kemudian dia akan seal terus, dia akan bungkus terus. Okey, tapi risiko yang ada sekiranya persekitaran dia, udara yang ada dekat keliling tu di apa, ada mikroorganisma lah. Maksudnya dia buat tu sebab tu kalau kilang, kalau kamu tengok kawasan dia mesti bersih. Okey, pekerja dia mesti pakai penutup kepala, mesti pakai penutup muka, mesti pakai sarung tangan, mesti pakai mesti pakai kasut bertutup. Okey, dia nak pastikan udara dekat keliling tu tak ada mikroorganisma. Nak kata tak ada tu tidaklah, tapi maksudnya risiko dia untuk ada pembiakan mikroorganisma dekat udara tu kuranglah. Okey. Okey, baik. Yang ketiga, suhu. Okey. Siapa sini dekat rumah dia yang peti ais dia ada tulis suhu? Tak. Ada? Ada tak? Siapa yang dekat rumah dia peti ais itu ada tulis suhu? Ada tulis 7, ada tulis negatif 14, ada. Okey, baik. Okey, kenapa suhu tu kena 7? Kenapa suhu tu mesti negatif 14 ataupun negatif 15 ataupun negatif 16? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa? Okey, sebabnya mikroorganisma ni dia bukan tak boleh hidup. Mikroorganisma. Okey, ni dengar baik-baik. Kalau air tak ada, udara tak ada, dia mati. Okey? Tapi kalau suhu, kalau mikroorganisma ni berada pada suhu yang sejuk, maksudnya suhu dia rendah, negatif 1 ke ataupun 4 darjah Celsius ke, 1 darjah Celsius ke, maka dia akan berada pada keadaan tak aktif. Macam dia tengah puasa tau. Dia tak aktif. Maksudnya dia tak boleh membiak. Dia hidup tapi dia tak aktif. Dia tak boleh membiak, dia tak boleh merosakkan makanan ataupun tindakan dia tu lambat, dia akan jadi lambat. Okey? Kalau suhu tinggi baru mikroorganisma ni akan mati. Kalau suhu rendah dia tak mati, dia berada dalam keadaan tidak aktif. Tapi kalau suhu tinggi lebih daripada 100 darjah Celsius, kebanyakan mikroorganisma ni akan mati. Okey. Okey, itu faktor yang ketiga menyebabkan mikroorganisma ni boleh tumbuh. Okey, tengok pada nutrien. Nutrien ni adalah makanan. Okey. Nutrien ni adalah makanan. Sebabkan mikroorganisma ni juga adalah hidupan, maka dia juga perlu makan untuk terus hidup. Tapi makan dia bukan macam makanan manusia. Okey? Bukan macam bukan macam makanan haiwan, tak. Okey? Dia berbeza. Okey? Sebab itu kalau tengok alga, dia ada sifat tumbuhan. Maksudnya dia tak perlu cari makanan. Dia boleh buat makanan sendiri untuk terus hidup. Okey? Okey, Muallim bagi contoh. Nutrien untuk untuk fungi. Fungi dia hanya akan tumbuh dekat permukaan ataupun dekat yang ada sumber makanan, yang ada sumber gula ataupun sumber makanan lah. Sebab tu dia boleh tumbuh dekat ayam, dia boleh tumbuh dekat ikan, dia boleh tumbuh dekat daging. Okey. Buah tu memang selalulah dia boleh tumbuh dekat roti. Maksudnya ada sumber makanan bagi dia. Jarang
jarang sekali kamu nak jumpa fungi ada dekat Air boleh. batu. Oh, Malim. Ya, apa dia? Saya nak minum air. Dipersilakan minum. Tak ada masalah. Okey. Jarang sekali kamu akan jumpa fungi ni ada dekat pasir. Okey, sebab dia perlukan makanan untuk terus hidup. Jadi apa jua yang kita makan kebanyakannya itu semua boleh dicemari dengan fungi. Okey, apa jua yang kita makan. Kecuali lah batu tak ada. Okey, batu tak ada. Sebab tu tak ada fungi hidup dekat batu. Tak ada kulat yang kamu boleh jumpa ada dekat batu. Okey, baik. Dan yang terakhir adalah keasidan yang sesuai. Keasidan yang sesuai ini maksudnya keasidan yang sesuai ini maksudnya pH lah, pH. Okey. Kenapa ada sesetengah makanan dijerukkan? Okey. Kenapa ada setengah makanan ini dijerukkan? Sebab apa? Sebab dia nakkan makanan itu tahan lebih lama. Okey. Sebab apa tahan lebih lama? Sebab dalam tu terlalu banyak garam, terlalu banyak sama ada terlalu banyak garam ataupun terlalu banyak gula. Okey, dalam makanan tu. So bila terlalu banyak sebabkan mikroorganisma ni hidupan dalam badan dia ada air. Okey. So bila asid tinggi ataupun bila keasidan tu tinggi, maka dia akan terhidrasi. Okey. Air dalam badan dia akan keluar, menyebabkan dia lama-lama dia akan mati. Okey, sebab tu mikroorganisma ni tak boleh hidup dalam keasidan yang tinggi. Dia tak boleh pH tinggi, dia tak boleh pH rendah. Dua-dua tak boleh. Alkali tak boleh, asid pun dia tak boleh hidup. Okey. Jadi dua-dua pH ni tak sesuai bagi mikroorganisma ni. Okey. Sebab tu ada setengah makanan dijerukkan, okey, ataupun dimasinkan. Contoh macam telur masin, okey. Telur tu kalau kita simpan lama-lama dia akan rosak tau. Dia akan tak boleh pakai, dia akan busuk, dia akan jadi tembelang walaupun telur tu asalnya telur yang elok. Tapi bila dia dimasinkan, maka telur tu boleh tahan lama, boleh jadi 3 bulan, boleh jadi 4 bulan, okey. Dia boleh tahan lebih lama, okey. Sama juga dengan ikan masin. Okey. Macam mana orang nak tahan macam mana orang kenapa orang buat ikan masin supaya ikan tu tahan lebih lama. Kalau ikan biasa, okey, dia ada masanya walaupun kamu simpan dalam peti ais lama-lama dia akan tetap akan rosak, okey. Cuma mungkin dia lambat rosak, okey. Sama juga macam masinkan ikan. Okey, bila dia letak garam banyak-banyak so jadi ikan masin, jadi ikan tu tahan lebih lama. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan? Okey, Mak ingatkan sekali lagi siapa belum tulis nama. Tulis nama Okey, baik. Mak Alim akan cuba masukkan balik nota. Okey, untuk kamu boleh print tanpa dalam buku ataupun kalau nak salin balik pun tak ada masalah. Okey. Mak Alim akan sebab Mak Alim tadi cuba upload tadi tapi tak dapat. Okey, dia loading je tak masuk-masuk. Dan kita akan habiskan silibus ni dulu. Kita akan habiskan dulu tajuk ni baru kita akan buat latihan. Okey. Okey, boleh tolong Mak Alim tak? Nanti Danish. Ya. Nanti tolong snap Mak Alim gambar buku aktiviti kamu. Sign punya. Okey. Okay, nanti Mak Alim tengok buku aktiviti apa yang kamu pakai, okey? Hantar kat mana? Hantar personal WhatsApp Mak Alim. Okey. Okey. Okey, baik, ada soalan? Kelas ada soalan nak tanya? Okey, siapa yang tak dapat join kelas Mak Alim minggu lepas? Okey. Tak ada telefon, tak ada capaian internet dan sebagainya. Mak Alim dah upload video tu dalam Google Classroom dalam bentuk link YouTube. So kamu boleh tengok balik lah. Dan video ni pun juga Mak Alim akan upload nanti. Tapi dia makan masa lah internet kan. So dia agak lambat sikit. Mungkin besok baru boleh dapat. Okey. Okey, baik. Kalau tak ada soalan kita recall balik. Kita buat sedikit ulang kaji apa yang kita dah belajar semalam dan hari ni. Okey. Semalam pula, minggu lepas. Okey, sorry.
minggu lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis mikroorganisma. Okey, dia ada 5 jenis mikroorganisma. Ada fungi, ada alga, ada protozoa, ada bakteria dan juga virus. Okey. 5 jenis mikroorganisma ni adalah mikroorganisma yang berbeza-beza. Sama ada tempat tinggal dia ataupun cara hidup dia ataupun bentuk dia. Okey, berbeza-beza. Okey. Baik. Dan hari ini kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Ada 5 faktor juga. Tadi jenis mikroorganisma ada 5. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma juga ada 5. Yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga suhu, yang keempat nutrien ataupun makanan dan yang kelima adalah keasidan yang sesuai. Okey, baik. Siapa yang belum buat eksperimen yang Muallim sebut tu? Okey, Muallim kata Muallim nak kaitkan. Sorry, baru Muallim ingat. Okey, Muallim nak kaitkan eksperimen yang kamu buat tu dengan PDPR hari ni. Okey, baik. Okey, yeast tu adalah kategori fungi. Okey, yeast yang kamu buat tu, yang kamu letak dalam botol tu, dia adalah kategori fungi. Okey, jadi fungi, mikroorganisma ni dia perlu makan. Okey, ingat tak Muallim sebut letak dalam air suam, bukan air panas ataupun air sejuk. Ingat lagi tak Muallim sebut macam tu? Okey, dalam arahan pun Muallim sebut macam tu, Muallim tulis macam tu. Maksudnya kamu letak dalam botol tu air suam ataupun air biasa, bukan air panas ataupun air sejuk. Sebab apa? Sebab Muallim sebut ni, suhu dia mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kalau kamu masukkan air panas dalam tu, kamu masukkan yeast, maka yeast tu akan mati. Okey? Ataupun kamu masukkan air sejuk dalam tu, kamu masukkan yeast, maka yeast tu tak berfungsi dengan baik. Dia tak dapat tunjuk dia ni mikroorganisma. Okey? Sebab dia berada dalam keadaan tak aktif. Okey, baik. Jadi kamu pun masukkan yeast. Lepas tu Muallim suruh kamu masukkan gula, betul? Okey? Gula tu adalah nutrien bagi yeast tersebut. Maksudnya makanan dia adalah gula tersebut. Kalau kamu letak yeast dan letak air kosong, belon tu tak berapa kembang ataupun mungkin dia tak kembang. Sebab apa? Sebab yeast tak ada makanan. Setakat dalam air dia tak ada makanan. Dia tak ada apa makanan dia. Dia tak ada nutrien. Sebab tu Muallim suruh kamu letak gula. Okey? Dan bila kamu buat 2 botol, 1 botol satu yeast, 1 botol lagi 3 paket yeast, maka kamu akan dapat perbezaan saiz belon yang sangat ketara. Sebab apa? Okey, 1 paket yeast dengan 3 paket yeast dia berbeza banyak dia. Maksudnya 1 paket yeast tu sikit yeast dia, sikit mikroorganismanya. Kalau 3 paket yeast tu maksudnya banyak mikroorganismanya. Makin banyak mikroorganisma, makin besar belon tu. Sebab apa? Sebab dia juga bernafas. Okey. Kenapa belon tu besar? Belon tu adalah hasil pernafasan yeast tersebut. Dia membebaskan karbon dioksida yang menyebabkan belon tu kembang. Okey? Yang menyebabkan belon itu kembang. Kembangnya belon tu disebabkan oleh hasil perkumuhan yeast tadi. Okey? Okey, baik. Ada apa nak tanya? Ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, Muallim akhiri kita punya kelas hari ni. Okey. Kita tangguh dulu kat sini. Okey. Kita tangguh kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muallim. Sama. Terima kasih, Muallim. Saya dah kasih tau, Muallim. Ya? Terima kasih, Muallim.